recording saya. Nanti saya tak boleh nak hantar pada mereka yang tak masuk pagi ini. Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat hadir ke kelas kita minggu yang kedua hari ini. Saya nak bacakan kehadiran. Jadi siapa yang namanya saya tak panggil tu cepat-cepat bagi tahu jawab ya jika anda hadir. Mok. Ya. Ya. Lokas. Ya. Dini. Farhana. Ya. Farhana. Nazira. Ya. Hani. Ya. Hani. Aisyah. Ya. Aileen. Ya. Yo. Ya. Okay, Chin. Ya. Tai. Ya. Iza. Ya. Go. Ya. Lagi seorang dari kelas ni siapa yang tak ada Saya tak. Ya. Siapa tu? Dini. Dini saya dah sebut dah. Nombor 3 tadi. Okey, line slow cikgu. Okey. Seorang lagi tak masuk. Nanti saya check siapa yang tak masuk. Baik, bagi kelas 5 Azalia jawab ya kalau nama tak dipanggil nanti bagi tahu. Sabrina. Ya. Farah Izanis. Farah 1, Farah 2, Farah 3, gone. Ada? Okey, ada. Dia tak jawab. Dalam ni dia ada, saya nampak. Okey. Gi. Ya. Vicky. Ya. Matuana 1, Matuana 2, Matuana 3. Ada? Okey, Esa. Ya. Ya, cikgu. Okey, Tai dah masuk tadi kan? Okey, Esa ada. Atira Dania. Atira Dania 1, Atira Dania 2, Atira Dania 3. Ada? Baik, 5 Azalia. Siapa lagi yang saya tak panggil? Okey, nanti awak check group. Saya akan bagi link kehadiran selepas kelas selesai. Saya takkan bagi sekarang. Okey? Kalau saya bagi sekarang, awak akan menghilang entah ke mana. Baik. Saya akan buat sharing sekarang dan saya harap tidak ada gangguan selepas ini yang nak masuk Syazakila. Baik, boleh nampak ke sharing tu? Boleh. Okey. Baik, minggu lepas saya telah menyentuh sedikit tentang bab 1 iaitu tentang kedaulatan Okey, dan hari ini kita nak tanya balik
apa yang anda faham dengan kedaulatan? Farhana, apa yang anda faham dengan kedaulatan? Fahaman anda, bukan fahaman orang lain. Dini? Kekuasaan Kekuasaan tinggi. Okey, bagus. Jadi Hani, dari perkataan Superanus adalah berasal dari perkataan apa? Negara yang bebas dan merdeka. Dari bahasa apa Superanus? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Okey, dalam bahasa Inggeris Sabrina dipanggil apa? Kedaulatan dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Matuana. Wong Ailing. Okey, dalam bahasa Inggeris sovereignty. Ya, bahasa Arab daulah, bahasa Melayu daulat. Ni ulang sedikit sahaja Baik, dan kita sambung dengan pandangan ni. Pandangan ni pun kita dah selesaikan minggu lepas. Okey, kita nak masuk kepada jenis-jenis kedaulatan ya. Jadi kedaulatan boleh dibahagikan kepada 4 jenis. Pertama ialah kedaulatan tradisional, kedua kedaulatan moden, ketiga kedaulatan undang-undang, dan yang keempat kedaulatan antarabangsa. Kita lihat yang pertama dahulu ya, kedaulatan tradisional. Jadi kedaulatan tradisional ini adalah kedaulatan yang merujuk kepada pemerintah yang mempunyai kuasa mutlak. Ya, apa dipahamkan dengan kuasa mutlak? Saya tanya, saya nanti jawab. Tak apa, saya jawab. Ya, pemerintahan berkuasa mutlak adalah bermaksud pemerintah yang berkuasa penuh. Dan kita lihat kedaulatan jenis tradisional ini telah wujud sejak awal tamadun manusia lagi. Dan kuasa kuasa yang terdapat dalam kedaulatan tradisional ini adalah berpaksikan kepada raja. Cuba lihat gambar itu. Ya, raja duduk di atas singhasana, dia adalah paksi ataupun berpusat kepada raja itu sendiri. Dan di sini raja itu mempunyai kekuasaan, mempunyai kewibawaan sebagai pemerintah yang tertinggi. Dan ini diperkukuhkan dengan taat setia, ya, taat dan setia rakyat kepada pemerintah tersebut. Jelas tak? Okey. Yang kedua adalah kedaulatan moden. Ya, kalau awak pergi ke Kuala Lumpur, awak boleh, bila awak masuk Jalan Duta, awak akan nampak istana negara yang tersekam indah ya, di atas bukit. Ya, dulu masa saya kecil saya duduk di situlah bersama-sama dengan keluarga saya. Kalau tak percaya, jangan percaya. Okey? Jadi kedaulatan moden ini adalah kedaulatan yang muncul selepas berlakunya revolusi keagungan di England dan di Perancis. Ya, ini tajuk yang telah kita pelajari dalam tingkatan 4 ya. Mengapa berlaku revolusi keagungan di England dan di Perancis? Dalam revolusi ini kita lihat mereka telah menolak institusi raja. Ya, di Perancis saya pernah menceritakan kepada anda bagaimana Raja Louis XVI dan Marie Antoinette telah digilotinkan ya kerana menyalahgunakan kuasa. Begitu juga di England, kuasa raja cuba dikawal melalui institusi parlimen. Ya, cuba rujuk balik tajuk ini di tingkatan 4. Kita ada buat dalam tajuk nasionalisme. Ya.
Dan di sini kedaulatan moden merujuk kepada hak rakyat. Kalau kedaulatan tradisional tadi dia merujuk kepada raja itu sendiri, berpaksi kepada raja. Jadi dalam kedaulatan moden dia berkaitan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Maksudnya kerajaan yang tidak bertindak sendirian tetapi dia di bawah peruntukan undang-undang. Maksudnya kerajaan itu bertindak mengikut undang-undang yang ada dalam negara itu. Artinya di sini kerajaan itu tidak boleh bertindak sesuka hati. Jadi selepas Perang Dunia Pertama kita lihat nasionalisme ini yang muncul menyebabkan munculnya istilah negara bangsa yang dikaitkan dengan rumpun bangsa dan bahasa. Jadi persamaan rumpun bangsa dan bahasa ini dikaitkan dengan nasionalisme sesebuah negara itu. Okey, dan di negara kita lihat istilah kedaulatan moden ini muncul apabila munculnya penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, iaitu apabila negara kita mencapai kemerdekaan. Dan selanjutnya apabila lahirnya Malaysia pada 16 September 1963. Jadi ingat, kedaulatan tradisional dia berpaksikan raja, kedaulatan moden dia berpaksikan rakyat. Kerana rakyat mempunyai hak dalam menentukan kerajaan yang dipilih. Walaupun begitu, raja tetap ada bagi negara kita. Okey, kedaulatan yang ketiga adalah kedaulatan undang-undang. Ya. Di sini kita lihat gambar yang terpapar adalah Istana Kehakiman yang terletak di Putrajaya. Ya. Jadi dalam kedaulatan undang-undang ini ia merujuk kepada kerajaan dan rakyat itu terikat kepada undang-undang yang perlu dipatuhi. Ya. Jadi saya dah kata tadi kerajaan tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya, sesuka hati. Begitu juga rakyat tidak boleh meletakkan undang-undang di tangan mereka sendiri. Jadi kita ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Ya, dengan mematuhi undang-undang ini kita akan dapati kerajaan akan lebih terjamin ya dari segi keadilan. Ya, kerana undang-undang ini adil untuk semua. Dan undang-undang ini juga mewujudkan negara yang aman, stabil dan makmur. Ya, bayangkanlah sebuah negara tanpa undang-undang. Tak usah lihat negara, bayangkanlah sebuah sekolah tanpa undang-undang. Bayangkan sajalah diri anda ya yang sepatutnya datang menghadiri kelas PR pada pagi ini, tapi kerana anda tidak berdisiplin, anda tidak join. Bukan kerana anda tidak ada data, tetapi anda tidak ada disiplin diri. Jadi undang-undang itu apply to all. Ya, jadi di Malaysia kita lihat Badan Kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Dan ini jelas sekali apabila kedaulatan undang-undang ini menjadi prinsip yang keempat dalam rukun negara. Okey, itu adalah kedaulatan undang-undang. Manakala kedaulatan antarabangsa pula, boleh kita lihat di sini adalah merujuk kepada pengiktirafan dunia terhadap sesebuah negara yang berdaulat, sesebuah negara yang merdeka. Jadi di sini kita lihat negara kita juga telah mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yakni PBB. Dan pengiktirafan ini menyebabkan kedaulatan yang ada di negara kita ini tidak boleh dicabuli. Maksudnya negara lain tidak boleh menguasai negara kita sesuka hati mereka. Ya. Dan kita lihat di sini adanya deklarasi hubungan persahabatan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Jadi perkara ini telah terdapat di dalam deklarasi yang dibuat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan negara kita pada tahun 1957 iaitu pada 17 September telah diterima masuk di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dengan ini menunjukkan bahawa kedaulatan negara ini juga telah mendapat pengiktirafan
dari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, menyebabkan kuasa lain tidak boleh sepatutnya campur tangan dalam urusan negara kita kerana kita sudah merdeka ataupun sudah berdaulat. Okey, kalau tengokkan dalam gambar ini, Dr. Ismail Abdul Rahman, Ismail Ali dan Tengku Jaafar sedang mendengar ucapan pembukaan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-12 sewaktu Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai anggota ke-82 dalam badan dunia itu. Jadi Malaysia merupakan negara yang ke-82 diterima masuk dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Berapakah jumlah anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Saya nak awak cari dan masukkan dalam jawapan anda dalam WhatsApp group. Okey, jadi jelas di sini kita ada 4 jenis kedaulatan dan kedaulatan yang pertama ialah kedaulatan tradisional, yang kedua kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Kesimpulannya, negara yang berdaulat mempunyai kuasa yang penuh dalam wilayahnya tanpa campur tangan kuasa asing. Contohnya negara kita Malaysia, kita berkuasa penuh dalam wilayah kita. Wilayah kita ni daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak. Itulah wilayah kita yang mana kuasa asing tidak boleh campur tangan. Okey? Dan kita berhak menentukan sendiri nasib negara kita. Okey? Dan ini menimbulkan kesedaran bila ada negara yang berdaulat, kita ada cabaran untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Sebab negara-negara yang besar di dunia ini sering saja ingin meluaskan kuasa dan pengaruh mereka dengan pelbagai cara. Okey? Jadi ancaman tetap ada walaupun negara itu telah merdeka, telah berdaulat, telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, namun masih tetap ada cabaran untuk mempertahankan negara. Di sinilah rakyat perlu bijak menghadapi cabaran demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey? Jadi saya buka ruangan untuk bertanya jika ada soalan sebelum saya sambung Okey, ada sebarang pertanyaan? Angkat tangan ataupun tulis dekat ruangan chat tu. Syafika baru masuk ya? Okey, saya nak tanya soalan. Esa, ada berapa kedaulatan Esa? Ada berapa jenis kedaulatan? 4. Nyatakan 4 itu. Apa yang ingat awak cakap? Ya. Kedaulatan tradisional, Ya. kedaulatan moden, Lagi? kedaulatan undang-undang, kedaulatan antarabangsa. Okey, bagus ya. Okey, Sin Vicky. Siapa yang bertanggungjawab memastikan kedaulatan negara ini terus kekal? Siapa yang bertanggungjawab untuk memastikan kedaulatan negara ini terus kekal? Hyong? Baru masuk ke? Saya baru nampak nama Okey, Hyong boleh jawab? Sin dia senyap aja. Aisyah? Aisyah, siapa yang bertanggungjawab Aisyah? Boleh jawab Aisyah?
Siapa yang bertanggungjawab mengekalkan kedaulatan sesebuah negara itu? Saya ke cikgu. Ya Aisyah. Tak ada Aisyah lain dah. Jap. Dorcas, Malaysia merupakan negara keberapa yang menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Izzah, saya tunggu jawapan ya. Dorcas? Berapa? Dorcas, berapa? Saya dengar 2 je. 82. Okey, Mok Wenyi, tahun berapakah Malaysia menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Mok? 82. Tahun berapa? Saya tak tanya bilangan, iaitu Dorcas dah jawab dah tadi. 17 September 1957. Okey, bagus. Aisyah, apa jawapan anda? Siapakah yang menentukan kedaulatan negara kita? Cik. Raja. Aisyah. Raja Ya. cikgu. Raja? Bukan. Bukan. Okey. Cin jawab Cin. Comel aja muka Cin ni ha. Syazah sudah tinggalkan kita. Dia bukannya meninggal tapi dia keluar daripada sini lah. Okey. Cin, siapa yang menentukan kedaulatan negara kita? Nampak tak? Saya kata siapa tadi? Ya? Rakyat perlu bijak menghadapilah. So rakyat ni sangat memainkan peranan ya untuk menjamin kedaulatan negara kita terus berkekalan ya. Okey, kita akan teruskan. Jika ada soalan yang tak faham, boleh tanya saya sekarang. Tak ada. Okey, saya teruskan ya dengan 1.2 iaitu ciri negara yang berdaulat ya. Berdaulat tadi kita dah tahu dah apa dia berdaulat kan? Jadi kita nak tahu apa ciri negara yang berdaulat ya. Negara yang berdaulat ini mempunyai 4 ciri. Okey, ciri yang pertama adalah mempunyai pemerintahan. Ciri yang kedua, kita mempunyai sempadan. Yang ketiga, kita mempunyai rakyat. Dan yang ketiga, kita mempunyai perundangan. Okey? Kita lihat satu persatu Ciri yang pertama, lah silap pula tekan. Okey, yang pertama ialah pemerintahan. Okey, nampak gambar siapa yang saya tunjukkan di situ? Gambar idola ramai orang ya. Jadi beliau baginda merupakan ketua utama negara ya. Jadi dalam negara yang berdaulat, contohnya Malaysia, kita mempunyai 2 orang ketua. Pertama, pemimpin tertinggi ya. Yang pertama kita panggil ketua utama negara. Yang kedua kita ada ketua kerajaan. Ketua utama negara ini diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong.
Ya, manakala ketua kerajaan kita ini diketuai oleh Perdana Menteri, dibantu oleh jemaah menteri. Baru-baru ini kita lihat negara kita ingin diisytiharkan darurat. Ya, jadi ketua kerajaan kita pergi menghadap ketua utama negara, memohon nasihat, perbincangan, ya, adakah wajar negara kita ini diisytiharkan darurat. Ya, jadi di sini kita lihat kedua-dua ketua utama dan negara dan ketua kerajaan ini memainkan peranan yang sangat penting. Okey, dan dalam pemerintahan negara kita selepas merdeka, kita memilih untuk mengadakan pemerintahan demokrasi berparlimen. Okay, jadi simbol sebuah negara demokrasi berparlimen adalah parlimen, bangunan parlimen ini. Jadi kalau orang tanya apakah identiti atau apakah simbol negara kita ini sebuah negara demokrasi, lambangnya adalah parlimen ini. Kalau orang tanya apakah simbol raja berperlembagaan, apakah simbol raja berperlembagaan, apa jawapan yang awak akan bagi? Tadi saya kata saya masa kecil-kecil duduk kat rumah tu. Apa nama rumah tu? Istana Negara. Istana Negara, ya. Jadi bagus, ya. Jadi kita lihat kalau soalan tanya apa simbol pemerintahan raja berperlembagaan, kita ada Istana Negara. Ya, apa dia pemerintahan demokrasi, simbolnya apa? Kita ada parlimen. Jangan pula awak tunjuk gambar yang di Pertuan Agong dengan permaisuri dia ni. Ya, itu adalah ketua negara utama negara hari ini. Jadi saya tunjukkan gambar dia supaya awak tahu inilah ketua utama negara kita hari ini sehinggalah dalam masa 4 tahun lagi. Ya, jadi dia baginda akan menjadi ketua utama negara untuk tempoh 5 tahun dan kemudian akan digantikan oleh orang lain. Ya. Okey, ciri yang kedua, ya, adalah sempadan. Okey, bagi negara kita Malaysia, sempadan kita ini cuba lihat betul. Ya. Sempadan negara kita Malaysia ini daripada Perlis ini, termasuklah Langkawi, Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dah sebut, ya, dan Kuala Lumpur ni Selangor lah, ya, sehinggalah ke Sarawak, termasuklah Sabah. Ya, jadi yang warna hijau gelap ini adalah merupakan sempadan negara kita. Ya, manakala sempadan Indonesia kita lihat dia berwarna kuning air ni. Ya, yang pulau-pulau kecil ni semua milik Indonesia, termasuklah Kalimantan. Yang Brunei ni dia negara lain. Ya, dia tak masuk dalam Malaysia. Dia tak jadi nak masuk Malaysia sebab rakyat berlakunya pemberontakan oleh A.M. Azahari pada ketika itu. Dan Indonesia memang kita tak jemput dia masuk dalam Malaysia lah. Ya? Jadi kalau kita tanya apakah sempadan kita daripada utara ni, Perlis ni sampailah ke Sabah. Okey, pernah dengar lagu kan? Dari Perlis sampailah ke Sabah, kita sudah merdeka. Itu dengar lagu tu kan? Pernah dengar kan? Okey. Jadi di sini kita lihat sempadan kita ini boleh ditentukan oleh sempadan darat, boleh ditentukan oleh sempadan udara dan boleh ditentukan oleh sempadan air. Ya. Jadi kita tengok sempadan Malaysia ni dipisahkan oleh Selat Melaka dengan Indonesia. Semenanjung Tanah Melayu ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dengan sempadan di Indonesia iaitu di Kalimantan. Kita juga dipisahkan oleh sempadan darat. Contohnya antara
Terengganu sini ya, dengan Pahang sini. Ni Pahang ni, paling besar ni Pahang. Okey, jadi ada sempadan darat. Sempadan udara ada kat udara lah, memang kita tak nampak. Saya pernah bagi tahu kapal terbang yang terbang daripada Indonesia, jika dia masuk dalam ruang angkasa Malaysia, dia kena minta kebenaran untuk dia lalu. Ya, dan biasanya tak payah minta hari-hari lah, sebab dia ada satu jalan yang telah diputuskan yang boleh digunakan di udara. Okey, melainkan jika berlaku kecemasan. Ya, kapal terbang tu nak mayday ya, nak mendarat. Jadi dia kena minta lah kebenaran, ya, sebab kebenaran dia nak lalu je. Dia tak ada kebenaran mendarat, ya. Jadi itulah garis pemisah antara negeri dan negara. Ya, saya silap tulis kat atas, nanti saya betulkan. Okey, dengan adanya sempadan ni kita lihat dia memudahkan urusan pemerintahan, memudahkan urusan pentadbiran. Kita tahu kalau Perdana Menteri kita tu dia nak bangunkan Malaysia ni, dia tahu nak bangunkan daripada Perlis ni sampailah ke Sabah. Dia tak boleh kata dia nak bangunkan Semenanjung je, sebab negara kita ni mencakupi Sabah dan Sarawak. Okey, termasuklah dalam pertahanan. Ya, kita nak jaga pertahanan negara kita daripada ancaman musuh. Contohnya di bahagian timur, ya, Sabah ni sering sahaja mendapat ancaman lanun daripada Filipina. Sebab kalau Filipina sebelah sini, ya, kalau nak berenang pun sampailah, kalau tak mati di tengah jalan lah, ya. Jadi kita kena sentiasa jaga sempadan kita di sini, takut dicerobohi oleh musuh daripada luar. Sempadan sini lagi susah nak jaga ni, sempadan ni, hutan yang sangat tebal, ya. Begitu juga sempadan daripada Thailand dengan Semenanjung Tanah Melayu ni, ya. Okey, itu jugalah kita nak memudahkan urusan pembangunan ekonomi. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan? Boleh dengar dengan jelas ke? Boleh. Okey, kita sambung, ya, dengan perkara yang seterusnya, iaitu ciri negara berdaulat yang ketiga itu perundangan, ya. Jadi dalam negara yang berdaulat ni dia mempunyai undang-undang dia sendiri. Cuba tengok bangunan parlimen yang saya tunjukkan ini. Di dalamnya duduknya 222 wakil rakyat yang dipilih dalam pilihan raya 2018. 222 wakil ini, ya, yang ramai yang duduk ni kalau nampak lah, ya, adalah wakil yang kita rakyat yang memilih. Dan di sinilah undang-undang negara kita dibuat, ya, di peringkat Dewan Rakyat, kemudiannya di peringkat Dewan Parlimen. Dewan Negara. Jadi ada dua di sini dalam Parlimen Malaysia ni, ada dua lah dewan, ya. Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jadi Parlimen lah yang bertanggungjawab, ya, mengubah dan menentukan, ya, sistem perundangan negara kita. Ya. Laju sangat pula. Okey. Jadi di sini undang-undang ni sangat penting lah kepada sesebuah negara yang berdaulat, kerana undang-undang ini dapat memelihara kesejahteraan negara. Ya, dengan ada undang-undang, rakyat akan patuh kepada peraturan, negara akan aman, akan ada kesejahteraan. Begitu juga adanya undang-undang dapat menjamin keadilan. Tidak kiralah dia dari lapisan atas ataupun daripada lapisan rakyat. Masing-masing perlu dilindungi daripada undang-undang. Jika saya melanggar lampu isyarat, kena denda 300. Kalau Perdana Menteri langgar pun sepatutnya kenalah denda, ya.
Jadi di sini parlimen menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Okey. Jadi ciri yang terakhir ya adalah rakyat. Okey. Jadi di Malaysia ni kita lihat ya, tengok warna-warni yang ada pada bumi ni. Ini bumi Malaysia lah contoh ya. Kita ada bermacam-macam kaum. Ya, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Bumi Putra, ada etnik yang lain di Sabah dan Sarawak. Jadi penduduk sesebuah negara itu dia terikat kepada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi di Malaysia, undang-undang itu telah ditetapkan oleh Dewan Parlimen. Okey. Dan di sini kita lihat bagaimanakah kerajaan kita ya menyatukan rakyat kita ni. Untuk menyatukan rakyat negara kita ni adalah sesuatu yang sukar ya. Sebab kita terdiri daripada pelbagai kaum. Tapi itu bukanlah bererti kita mustahil hendak menyatukan mereka. Jadi usaha telah dibuat ya untuk memastikan rakyat tetap bersatu dengan menggunakan bahasa. Ya, jadi bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah. Lebih tinggi daripada itu, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Jadi semua kaum ya perlu bertutur dalam bahasa Melayu. Bahasa Tamil ataupun bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin ya, Cantonese, Hakka tu boleh dituturkan, tapi dia bukanlah bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi negara kita. Yang kedua, rakyat kita ni disatukan melalui satu kebudayaan nasional, iaitu satu cara hidup. Kebudayaan maksudnya cara hidup di mana semua rakyat ini menerima satu cara hidup yang sama. Contoh, di sini cara hidup yang utama mestilah berlandaskan agama Islam. Tetapi budaya atau cara hidup masyarakat lain di negara kita yang tidak bertentangan dengan agama tetap akan diterima. Contoh kalau kita lihat sekolah kita, ya, kita ada cikgu Cina, ada cikgu India. Kita tengok Puan Syamani, kita tengok Puan Go. Ya, kadang-kadang mereka pakai baju kurung datang sekolah. Ya, jadi itu adalah budaya cara hidup dari segi pemakaian. Dari segi makanan, mereka pun pandai makan sambal belacan. Ya, Cikgu Nur Sawana pun pandai makan tosik. Ya, jadi itu adalah budaya dari segi makanan, dari segi pakaian. Budaya ni luas ya, cara hidup. Jadi cara hidup ni luas ya. Jadi cara hidup inilah yang menyatukan rakyat kita yang berbeza-beza itu tadi. Dan semua rakyat di negara ini akur dengan rukun negara. Semua orang menerima rukun negara ni sebagai satu rukun untuk semua. Ya, semua orang percaya yang pertama rukun negara kita mempunyai 5 prinsip. Akur ya dengan ciri pertama ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, semua orang akur. Walaupun kita lihat kepercayaan kepada Tuhan itu ramai yang tak ada agama tapi dia masih percaya kepada Tuhan. Ya, sehinggalah ciri yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Okey. Baik. Dan di sinilah kita lihat terbentuknya identiti nasional yang sama. Ya, identiti nasional tu macam saya kata tadilah. Kadang-kadang awak nampak dia macam Melayu tapi dia bukan Melayu. Ya, sebab dia amalkan cara hidup orang Melayu, memakai baju kurung tapi dia tak pakai tudung. Sebab ada juga orang Islam yang tidak bertudung. Ya, di sinilah kita lihat usaha yang telah dibuat oleh negara kita untuk memastikan ya, masyarakat berbilang kaum di negara kita ini dapat disatukan. Okey. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Jika ada, tanya sekarang ya, sebab saya pun tak tahu apa yang tak faham.
Jadi saya telah memberikan dari minggu lepas definisi daulat. Ya, saya juga telah menyatakan kepada awak ya, apakah konsep daulat dari bahasa Yunani, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan dalam bahasa Arab. Okey, kita lihat konsep daulat yang berbeza-beza. Baik, selepas itu kita juga telah menunjukkan jenis-jenis kedaulatan yang ada di negara kita. Dan hari ini kita juga melihat apakah ciri sebuah negara yang berdaulat. Jadi sebuah negara yang berdaulat dia mesti ada sempadan, dia ada pemerintahan, dia ada undang-undang dan dia mempunyai rakyat. Ya, ada negara, ada rakyat tapi dia tak ada negara. Ya, macam saya kata tadilah, rakyat Palestin tu ya, dia terpinggir di negaranya sendiri. Okey, ada sebarang pertanyaan sebab saya nak bagi link untuk kuizi. Saya akan bagi 2 link ya. Sebab minggu lepas saya tak sempat bagi, bendanya dah siap. Jika tiada, saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Awak buat, saya akan tunggu ya untuk melihat keputusannya. Okey, ada soalan tak? Ada 10 minit lagi dan 10 minit inilah awak akan gunakan untuk menjawab kuizi. Boleh? Angkat tangan kalau boleh. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Jika ada soalan, macam biasa awak buat nota tu daripada slide yang saya berikan ya. So sediakan nota tu supaya awak boleh ingatlah sehingga awak dapat buku minggu ini ke minggu depan ya, dapat buku ya. Okey, sekian, terima kasih. Bolehlah kita tinggalkan grup. Ingat 2 perkara, 1 isi kehadiran, yang kedua buat kuizi yang saya bagi. 2 link kuizi ya. Okey, terima kasih.